Okay, Assalamualaikum. Kita kembali ke rancangan Satu Hari 1%. Episod ke berapa dah? 13. Tadi terputus sekejap. Walau macam mana pun masih lagi pukul 12, tapi terselang masa sekejap. Tapi Alhamdulillah masih lagi tepat pukul 12. Hari ni saya nak banyak sebut tentang jangan. Betapa banyaknya jangan yang kita tak boleh nak buat sebenarnya, dan benda ni kalau contohnya kita tak buat, membuatkan hidup kita jadi sangat-sangat luar biasa, right? Okay, so mungkin hari ni saya live tak lama pun, tapi insyaAllah lah, harap-harap ada dapatan lah sedikit. Okay, so yang pertama sekali adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ni kalau dalam kereta lah, sebab saya dalam kereta kan. Ya, kenapa? Okay, kenapa? Ya. Okay, so yang pertama, yang pertama sebabkan kita dalam kereta kan, cuba untuk jangan dengar radio. Cuba. So habis kalau contoh jangan dengar radio, apa benda? Okay, sebelum saya sebut jangan dengar radio ni, dia sama juga nanti kepada nombor 2, jangan tengok TV. Habis tu kalau tak tengok TV, tak tengok radio, habis tu nak tengok apa? Even kita cakap cuba, bila saya sebut cuba, dia of course lah, dia nak minum lah kejap. Sekejap mungkin nak minum. Sekejap. Okay, so bila kita kata jangan, dia ada proses dia bila dia nak ubah. Dan ada orang proses dia mungkin cepat, ada orang proses dia lambat gila, mungkin sekejap, seminggu, sehari je boleh berubah. Tapi ramai orang bila benda tu dah jadi habit, benda tu jadi sangat-sangat susah tau untuk nak ubah benda tu. Dan of course bila kita transisi daripada baik kepada pada buruk kepada baik, dia ada price to pay, ada harga dia yang perlu dibayar. Bukannya harga dari sudut duit, tapi harga dari sudut komitmen kita, daripada usaha kita, daripada kita punya kesungguhan kita. So benda tu adalah dia ada harga dia. So bila kata jangan dengar radio, habis tu nak dengar apa? Dengar dia adalah sama je macam televisyen. Ya, kenapa? Sekejap Yuki, sabar. Yuki dah habis makan dah? Dah makan dah? Sekejap Okay, adalah benda yang kita dengar ataupun tengok, benda yang kita boleh kawal. Benda yang boleh kawal ni apa benda? Contohnya kita nak dengar ilmu, kita nak dengar ngaji. Even kalau saya sendiri dekat dalam kereta, saya banyak dengar mengaji. Tu ya. Nama Mam? Yuki dah habis makan kan? Alamak, sekejap So benda tu simple je. Orang kata apa, jangan dengar radio. Tapi cuba bayangkan kalau contohnya orang bekerja dekat dalam kereta, orang bekerja naik kereta setiap hari pergi kerja dia, contohnya 30 minit. Kenapa? Nak makan lagi? Yuki dah ada dah ni. Nak. Yuki bukan dah habis makan ke tadi? Sekejap Yuki memang confirm habis tadi. Serius lah habis? Tak apa, bagi satu lagi lah. Yuki makan salmon teriyaki makan tu bonda punya. Sekejap nak bagi makan Yuki sekejap. So rugi tau tak? Rugi kalau pergi kerja, pergi balik. Kalau pergi saja 30 minit, pergi balik dah 1 jam. So kalau contohnya kita pergi 30 hari, kita dah ada 30 jam tau. 30 jam ni bersamaan macam satu hari. Macam korang buat apa dalam satu hari tu, 24 jam fix. Kalau buat apa dalam kereta, kalau korang dengar radio, benda yang korang tak boleh kawal, yes, mungkin korang kata, oh nak dengar orang kata apa, nak dengar apa berita lah apa benda. Tapi berita dia kebanyakannya tak membantu. Yang mungkin berita dia adalah sekejap je. Yang dia punya masa dia, yang kita boleh guna masa untuk berita tu mungkin sekejap. Yang mungkin kita boleh tahu dia adalah masa dia yang kita boleh gunakan berita tu. Contohnya traffic light, mungkin korang boleh tahu, mungkin korang boleh membantu. Tapi dia bukannya impak jangka masa panjang, dia bukannya signifikan. Itu yang kita tak nak. Sebab tu orang baca Quran, orang banyak habis masa baca Quran. Sebab apa?
Sebab dia adalah beritahu tu, dia sangat berbaloi, dia jangka masa panjang. Jawapan tu dah 1400 tahun kot dia punya jawapan tu. So kita kena dengar sesuatu yang masuk dalam kepala otak kita, dengar ataupun ambil input sesuatu yang dia boleh tahan lama, yang boleh berkekalan, yang boleh membantu membuatkan kita punya keputusan kita buat sikit tapi dia dapat banyak. Yang saya dah sebut sebelum ni, iaitu kita panggil Pareto Law. 20% je kita buat tapi impact je 80%. Tapi macam mana nak buat sampai tahap macam tu? Dengan cara ni, iaitu of course lah kita Allahumma salli ala Muhammad, kita dapat input yang bagus. So kalau tak dapat input yang bagus, kita susah nak membuat buat kerja yang dia mendatangkan 80% hasil. Sebab tu ramai orang, dia input dia tak ada, dia habiskan masa dia 80% masa dia. Korang bayangkan 80% tapi hasil dia 20% je. Sebab apa? Sebab dia dengar input-input yang macam bersifat sekejap. Macam contoh radio yang saya sebut tadi, yang mungkin dia adalah kita dengar yang macam contoh berita tu dia bersifat sekejap, bukannya bersifat signifikan, yang berbaloi, yang kita boleh dengar dan boleh dapat seumur hidup kita, yang boleh guna seumur hidup kita, macam Quran yang saya sebut tadi. So sama juga, itu yang pertama. So kita usaha untuk bila dalam kereta, usaha untuk dengar benda yang kita boleh kawal. Dengar Quran dia membantu. Saya pernah dengar dia bawa lori. Sekejap, nak air ni. Dia bawa lori 3 tahun. Ada orang bagi hadiah dekat dia. Kenapa? Bikin apa? Itu onigiri baru tau. Haji bagi onigiri Anja. Dia kata nak lagi. Nak air bunda. Air bunda susah. Air Yuki minum air Yuki lah. Susah. Okay, go. 12.40. Okay. So benda yang kita boleh kena, yang dapat kawan lah. Yuki tidur nanti Yuki nak jumpa Afia. Ya. Yuki nanti nak jumpa Afia. Okey. Itu onigiri dia kedua. Anja cari memang dia dah telan lah 1 biji onigiri habis. Cukup. Tu lah. Kena beli banyak untuk dia. Okay. So dengar benda yang kita boleh kawal, itu sangat-sangat super duper penting. Nampak macam benda tu simple, tapi macam saya cakap, dengar Quran itu paling benda yang kita tak akan bosan. Ada setengah orang dia tak tahu nak dengar apa. Jadi dia buka radio je. Jadi rugi. Sebab tu kena ada dia, macam saya cakap lah, transisi untuk nak perubahan tu, of course dia ada price to pay. Kita kena ada usaha dia untuk nak berugi kot. Korang dengar radio dekat dalam kereta, saya tak tahu nak cakap rugi dia macam mana. So contoh, okay, saya bagi satu contoh lain. Contohnya baca dengar Quran 30 juzuk. Saya bagi contoh, ada orang yang saya tak ingat dia sampai dia masuk hafal Quran apa benda, saya pun tak ingat lah. Tapi orang tanya dia sebenarnya kerja apa. Dia sebenarnya pembawa lori. 3 tahun yang dulu ada orang bagi dia satu CD 30 juzuk full. So dia bawa lori kan, hari-hari dia memang lagi 24 hours depan atas jalan raya. So atas jalan raya tu dia dengar Quran je dan dia tak bosan, dan dia usaha untuk ikut sedikit demi sedikit. Of course tak senang. Kau bayangkan 30 juzuk, ada 602 muka surat dekat dalam Quran, ada 6237 ayat. Nak dapatkan ada 4 surat, ada 4 ayat yang senang. Tapi kalau contohnya benda tu berulang-ulang kali, insya-Allah dia akan boleh melekat. Dan benda tu yang terjadi dekat orang yang pembawa lori ni, 24 jam dia duduk dalam dia bawa lori dan dengar dia Quran, dan sampai 3 tahun dia dah boleh hafal 30 juzuk. Cuba korang bayangkan. Dan dia tak kerti baca pun, dan dia terus hafal. Cuba bayangkan betapa bestnya hidup dia. Dan benda tu dia adalah signifikan, berbaloi. Walaupun dia bawa lori, mungkin dalam dia ada radio yang mungkin boleh dengar trafik, macam mana trafik. Tapi mungkin benda tu boleh tengok je dekat dalam Waze, ataupun tengok je dekat dalam Google Maps. Kan rugi kalau sekadar macam contohnya korang nak apa daripada radio? Kan kita nak dengar halu telinga kan. Sebab tu saya bagi terus jawapan dia. So itu yang pertama. Kalau contohnya, sebab saya tak nafi juga, kadang-kadang ada papat
dengar Quran ni, hati kita jadi tenang, sangat-sangat tenang. Sebab tu kadang-kadang saya readykan dua. Saya pun tak cakap saya full time tak dengar radio. Of course kita pun dengar radio juga, tapi usaha untuk kalau sekadar 20 minit 30 minit pergi balik kerja, baik terus fokus kat satu benda. Yang kalau contohnya saya long run, ada apa-apa memang yes, saya boleh nak mengaji. Ada apa-apa yang macam contoh saya sebelum nak drive tu saya tengah penat sangat-sangat, so saya ready je lah lagu ataupun benda-benda apa yang saya nak dengar. Tapi the premier is dia punya utama dia adalah dengar Quran dulu. Itu pada saya lah. Saya tak cakap ni wajib dekat korang. Saya bagi alternatif yang kedua adalah dengar ilmu, dengar podcast, dengar benda-benda yang kita nak belajar. Contohnya contoh sekarang ni korang tengah fasa leadership. Saya nak sebut leadership tu gitu. Leadership tu jadi fasa leadership. So apa yang korang boleh buat adalah download podcast yang ada dekat dalam phone ataupun masukkan dekat dalam, tapi saya cadang letak dekat dalam phone. Podcast dia tak memerlukan dia punya gig yang besar, maksudnya dia punya megabyte yang besar lah. So tak payah download pun tak apa, sebab dia sangat-sangat kecil. Korang ibarat macam dengar radio. Podcast ni dia tak payah video, dia adanya suara sahaja, tapi orang bercerita. Macam dengar radio, macam dengar ceramah, tapi benda yang korang nak. Sebab tu kalau dengar radio, korang tak boleh nak, kita panggil nama dia control. Benda yang paling mahal sebenarnya, yes, jadikan Al-Quran peneman hidup. Terima kasih. So saya tak cakap okay, yes, kalau contohnya korang boleh dengar Quran yang betul-betul sampai korang boleh hafal, bayangkan, mustahil lah. Cuba korang bayang kalau contoh korang dengar lagu benda tu banyak kali, boleh hafal, tak kira lah macam mana kelajuan dia. Macam mana pula kalau korang dengar Al-Quran ulang-ulang kali, korang dapat hafal tak? Dia punya prinsip dia masih sama. Untuk hafal Quran, takarrara. Apa yang kita ulang, kita akan kuat ingatan dia. So itu adalah basic yang paling simple. Rugi saya tak boleh cakap macam mana rugi kalau contohnya dalam hidup dia, contoh dalam sebulan ke dia sama ada dia tak pernah baca ataupun dia tak dengar ke, rugi sangat-sangat. Even kalau bukannya sebulan, satu hari kalau dia miss tentang Quran, sama ada baca ataupun dengar, rugi sangat-sangat dalam hidup dia. So sebab kehidupan ni kita tak boleh nak patah balik. Saya sebut Al-Quran ni sebagai alternatif. Kalau contohnya ada apa-apa macam kita rasa macam mengantuk, kita bawa kereta penat sangat-sangat, tak boleh dengar Quran. Alternatif kedua, kita dengar orang bercakap macam contoh dengan live podcast. Live ni pun mungkin makan saya tadi habis data. So tadi saya top up atau cuba untuk subscribe, rupanya dia saya punya SIM card ni tak applicable untuk nak apa? Tengok Yuki dah makan. Dia tak applicable. Nak minum lah. Yuki nak minum. Dia tak applicable untuk saya punya nak minum. Tak applicable dengan saya punya SIM card. So tak apalah, saya bayar je lah. Maksudnya saya tak subscribe lah. Tapi tak apa, semata-mata saya nak live sepunya pasal. Saya nak bercakap dengan orang ni. Tak apa, saya mengorbankan untuk korang punya pasal. Okay. So sebab saya selalu cakap macam sebelum ni, video ni insyaAllah dia akan bertahan 30 tahun. 2030 nanti pun orang masih akan tengok video ni semula lah. Sebab tu itu saya punya saya betul-betul nak push energy dekat benda ni lah. Okay, saya sambung tadi. So benda contoh kita tengah belajar leadership. So dengar banyak pasal leadership. Siapa yang tengah buat sales, belajar banyak pasal sales. Percayalah, kalau korang dengar sahaja, bukan dengar sahaja, dengar ataupun kita panggil input, korang akan belajar banyak sangat-sangat. So ada alternatif lain. Contoh kalau korang dengan pasangan korang boleh berbincang untuk sesuatu benda yang masa hadapan, yang kalau boleh jangan korang boleh bincang benda yang dah lepas, tak ada masalah. Benda tu dia membantulah masa piloto. Ni nak cerita dalam kereta dulu, dalam kereta. Yang kalau contohnya siapa yang pergi kerja balik hari, yang setiap hari mungkin 30 minit, saya bercakap dengan orang-orang yang macam ni. Kalau macam saya bukannya on the road, sebab saya memang kerja kat rumah kan. So tapi sebab hari ni saya nak cerita tentang habit yang kita kalau boleh kita ubah yang banyak kepada janganlah pada hari ni. So yang pertama sekali, cuba untuk jangan buka radio. So kita akan cari alternatif lain. Saya tak cakap jangan langsung, boleh nak buka radio, tak ada masalah. Plastik
boleh, tak ada masalah. Tapi kita usaha untuk nak ubah. So nombor 2 adalah television. Cuba ubah, jangan untuk buka TV. Dan benda tu tak senang kalau contohnya kita tak ada. Yalah, kalau contohnya kita dengan family, dengan mak ayah kita mungkin susah. Tapi kalau contohnya kita di sendiri, duduk masa, even saya alhamdulillah, maksudnya saya dengan isteri dah lama gila tak buka TV. So apa? Nak apa? Onigiri lagi. Nak onigiri lagi lah? Ya betul je. Onigiri dia dah habis lah. Tengok memang tak ada. Dia ada 2 lagi. Oh ni ada tepi-tepi ni. Yuki makan. Habis kan. Yuki habis kan. Oh Yuki tak suka dia punya ni. Isi dia, nasi dia. Okay. Habis lah, orang pakai dah semat-semat, habis kotor dah. Nak jumpa orang lagi. Tak suka? Yuki tak suka? Macam mana tu bonda punya? Bagi je lah. Bagi je. Sekejap So kalau tak tengok TV, tengok benda yang kita boleh kawal. Yang tak kisahlah benda apa pun. Even apa nama? Netflix pun sebenarnya okey juga, bergantung dekat apa benda cerita yang kita tengok. Saya banyak, maksudnya ada kawan yang suka tengok Netflix ke Korea. Bagi saya bagus je kalau contohnya apa niat dia. Kalau contohnya dia sekadar tengok Korea, sekadar tengok je, tapi dia tak ada niat yang macam aku betul-betul nak belajar bahasa Korea ni, rugi lah. Ada kawan saya memang saya bukan kawan saya lah, kawan kepada isteri saya lah, saya tak kawan sama. Tapi even adik saya, tak pasti adik saya dengar kata, dia pun dah start boleh cakap Korea. Benda tu bagus apa, kau boleh belajar benda baru kot. Bila tengok benda yang something yang bagus. Macam contoh sekarang ni fasa saya tengah tengok cerita, siapa pernah tengok cerita Big Bang? Ada apa-apa yang benda tak bagus lah, sebab dia US punya culture kan. Tapi apa yang benda yang bagus adalah sebab saya terlemah dalam bahasa Inggeris. So saya punya fokus untuk nak tengok cerita tu adalah belajar bahasa Inggeris dia. Dia punya bahasa Inggeris dia sedap, senang belajar. Dan of course kat bawah tu subtitle pun bahasa Inggeris lah. So ada apa-apa yang saya boleh gunakan secara harian, sebab dia bercakap benda harian kan. So dan tiba-tiba masa tu, sebab selama ni kalau saya dapat call daripada orang luar, daripada US ke, daripada Singapura ke, dia memang cakap English kat saya memang terus akan tutup ataupun can you speak Malay, macam tu je saya boleh tu. Tapi masa hari tu saya rasa macam shock juga tiba-tiba saya tak tahu apa nama where it comes from. Tiba-tiba I can speak English very well, walaupun saya rasa tak fluent pun, peduli apa. Tapi sebab saya rasa saya dah tengok video, saya dah tengok cerita tu, tapi sebab benda tu saya kawal, dan apa yang saya nak untuk nak tengok benda tu, dah bukannya saja-saja. So benda yang best sekali adalah dalam live ni adalah control. Benda penting sangat kita control apa benda yang kita nak. Kita jangan dikontrol. Okey, ada benda contoh lain, benda ni mungkin ada orang tak setuju, ada orang setuju, tapi ni dekat saya je, korang terpulang dekat korang punya masing-masing lah. Ni bukan yang ni, dia kena ke depan lagi. Di depan lah. Kalau yang ni masuk depan lain, salah. Okay, contoh phone, kalau boleh phone off notification yang keluar-keluar tu. Tapi kalau contohnya masuk off tu, bukannya off maksudnya tak nak keluar, kurangnya dia tak berbunyi. Sebab ada apa-apa yang kadang-kadang WhatsApp ni dia kita tak dapat kontrol. Bila bunyi kita akan rasa macam nak tengok. Sejak daripada dulu lagi, bukannya WhatsApp kan, SMS pun bila bunyi ting, kita akan terasa nak terus nak baca. Sebab tu kena biasakan kontrol diri kita. Kita tahu bila kita nak buka. So kalau contohnya kita tengah buat sesuatu benda yang lain, kita tak terganggu dengan benda-benda yang ni. Termasuklah kalau contohnya siapa dekat dalam diri dia, dalam live dia betul-betul kan. Okay, dalam live dia ada macam saya ada jadual yang macam saya kena bersendiri. Macam saya baca Quran, masa saya baca Quran bukan sekejap lagi saya sekarang dah ada target, iaitu saya usaha dalam 2021, sebab saya dapat strategi baru. 2021 saya nak betul-betul polis lah. Okay, insyaAllah dia semua jalan ya. Bismillah. Okay, semata. Okay. Dia baru nampak merah tu. Dalam 200 meter, ikutkan
Okay, so apa nama, benda tu simple loh. Tutup notification ni saya tengok kadang-kadang dekat laptop ada notification, dekat phone ada notification. Benda-benda tu yang mengganggu, kita panggil disturbance ataupun apa nama, distraction, yang kita membuatkan kita tak boleh nak fokus. So bila ada notification jalan, kita rasa macam benda tu nak tekan. Kita rasa macam lagi-lagi ada notification yang kita panggil clickbait. Saya pun buat iklan juga. Saya tahu dekat mana iklan yang clickbait yang membuatkan orang nak tekan. So senang je nak tarik distraction orang. So kalau contoh kita yang bagi peluang dekat orang lain untuk nak kontrol diri kita, so rugi lah. So belajar sesuatu tak hari ni, saya rasa benda ni sangat-sangat simple. Macam saya sebut sebelum ni, iaitu bila kita berkata ya pada sesuatu, kita akan berkata tidak untuk sesuatu yang lain. So sama juga kalau kita berkata tidak untuk perkara yang lain, kita akan berkata ya untuk sesuatu yang lain. So contoh kita berkata tidak untuk dengar radio, so kita akan, bila kita tidak, kita akan mengatakan ya kepada mana? Kita mungkin live kita tak ada halwa telinga. So kita akan pilih, kita menggunakan kekosongan hidup kita yang tak dengar apa-apa tu, kita cuba ubah benda yang lebih baik. So benda ni simple. So saya bukannya bercakap dengan orang luar, even daripada dalam tim saya sendiri pun saya sangat aware benda ni. Sebab saya sangat percaya dengan self improvement. Saya sangat percaya orang yang satu hari 1%. Kalau contohnya, sebab saya tak tahu macam mana, bila live saya nampak benda ni, live saya tak nampak impak pada saya 1 tahun saya pertama, 2 tahun pertama saya. Tapi sekarang ni saya rasa dah 5 tahun kot saya belajar. Bukan maksudnya tentang self improvement. Saya belajar tentang, baca buku tentang Tony Robbins ke. Benda-benda tu dia dapat impak dia adalah mungkin bukan sekarang. Dia adalah impak dia macam saya cakap tadi, yang kita tengok TV, yang kita dengar radio. Impak tu bukan sekarang. Impak tu adalah mungkin 5 ke 10 tahun lagi. Malah lagi teruk kalau impak tu bukan kena pada kita. Impak tu kena pada siapa tau? Impak tu kena pada anak-anak kita. Itu lagilah jauh lebih teruk. Sebab apa? Dia mengenakan dengan, dia terkena pada generasi. Dan lagi masalah adalah orang yang dengar ni, kalau contohnya dia tak nak start ubah, lagi teruk bila mana, macam mana tau? Contohlah saya dah usaha untuk nak buat terbaik untuk dekat saya, dan of course lah impak tu kepada anak saya. Dan lagi teruk adalah tiba-tiba anak saya tersekolah dengan anak korang. Anak korang tu yang teruk. Lepas tu dia didik anak saya bawa balik rumah, tiba-tiba dia sebelum ni tak pernah mencarut, tapi dia mencarut tiba-tiba. Contohlah benda-benda tu kan, tak pernah cakap benda-benda yang tak elok, tiba-tiba dia cakap elok. Sebab apa? Sebab dia belajar daripada kawan sekolah dia. Dan benda tu bukannya biasa berlaku. Benda tu dah banyak kali berlaku. Yang anak dekat rumah dia sangat-sangat bagus, tapi tiba-tiba dekat sekolah dia belajar dengan kawan-kawan dia. Dan benda tu kita tak boleh nak halang. Kawan-kawan ni sebab dia akan bersekolah, dia akan sosial. Kan sebab penting sebenarnya diri kita ni untuk nak ubah generasi yang akan datang, bukan ubah diri kita tau. So benda ni of course tak senang, sangat-sangat tak senang untuk nak ubah setiap hari. Namun perkataan ubah, kalau contohnya dalam bahasa Arab dia yang kita biasa pernah dengar, hijrah. Orang nak hijrah. Dan hijrah ni tak senang. Kalau hijrah zaman Nabi dulu adalah hijrah benda-benda yang besar. Dia kena keluarkan harta, tenaga, harta lah terutamanya kena tinggalkan. Ada Mus'ab, tak salah saya, sahabat Nabi yang dia Allahumma salli ala Muhammad, seronok lah tengok jalan kat sini semua kawan-kawan. Semua kawan-kawan kat billboard, member dalam grup Telegram. Alhamdulillah malam ni ada sesi khas 1 juta. Oh tengok tu ada ni vacuum saya. Vacuum tu kita bagi hadiah masa pelancaran hari tu. Oh best pula. Okey tak apa. Allahumma salli Muhammad 20.9 km. Yang ni tak apa, straight je. Nanti akan ada dua jalan. Ingat dengan masa kiri lori terlambat. Okey tak apa. Okey. So generasi kita, benda tu bukan impak dia maksudnya berasal daripada kita dulu. Adakah berapa besar yang kita betul-betul nak ubah, right? So saya rasa itu saja untuk live pada hari ni. Saya minta maaf sangat. Terima kasih juga siapa yang masih stay sampai habis ni. Saya harap
belajar sesuatu, cuba ubah satu hari 1%. Dan yang paling penting adalah stick setiap hari pukul 12 petang, stay dekat page UK Macaroni Premium ni. InsyaAllah saya akan usaha lah. Sebab saya tengok saya punya jadual bulan 12 sangat-sangat super duper penuh. Even dengan 101 lagi, saya 101 dengan saya di 101 pun lagi bulan 12. Bulan 12 dah lah bulan 12 dan pukul 12 pula tu banyak pula tu. So sebab tu 101 saya pun saya usaha daripada 7 pagi sampai 11 pagi je. So 11 pagi tu saya boleh nak tukar apa-apa tu. So yang ni memang kena tekan minyak sikit. Dia naik bukit. Okay, kenapa? Okay, so saya rasa itu saja. Doakan perjalanan saya selamat. Ya, kenapa? Dah habis dah. Dia dah habis makan. Okay, saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua, terima kasih.